Saya Lokman. Saya Haikal. Nama saya Rafiq. Lama Ustaz. Itulah lama. Main ngaji tu. Boleh. Surah Al-Qari'ah. Aku dia. Okey. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim. Itu duduk Ustaz. Ustaz mari dah. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Ustaz. Allahumma salli ala Muhammad. InsyaAllah pada hari ini kita akan meneruskan lagi pengajian tauliah kita, iaitu seterusnya kita akan menyambung dalam bab hadis. Jadi seperti mana yang telah Ustaz bacakan tadi, iaitu hadis dan juga maksud daripada hadis tersebut, yang mana huraian daripada hadis tersebut yang bermaksud satu petikannya yang mana disebut diterima amal perbuatan itu bergantung pada niat seseorang itu. Yang mana kita boleh lihat di sini, amal di sini iaitu sejenis amal yang dibenarkan oleh syarak. Maksudnya amal lain tidak dibolehkan. Hanya amal yang dibenarkan oleh syarak. Dan intisari ataupun yang kita boleh dapat daripada hadis ini iaitu dalam apa juga keadaan ataupun segala perbuatan kita mestilah dimulakan dengan sesuatu yang ikhlas. Kita mestilah membuat sesuatu ibadah ataupun setiap pekerjaan itu niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah akan mendapat ganjaran dan faedah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita melakukan sesuatu tidak kerana Allah, nescaya perbuatan itu hanyalah sia-sia semata-mata. Boleh semua? Boleh. Sistem pendidikan pondok mengalami transformasi untuk menyelaraskan pendidikan agama dengan kurikulum formal. Pondok Imtiaz telah mengintegrasikan mata pelajaran sekular iaitu sains dan matematik. Pondok ni perlukan perubahan juga ni. Assalamualaikum, Ustaz Ibrahim. Boleh panggil semua guru-guru, saya nak adakan mesyuarat dengan segera. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz Luqman dan Ustaz Rafiq. Hari ini saya panggil semua cikgu kerana ada urusan yang mendesak. Anda berdua rasa macam mana ini boleh kira? Korang dah tengok kan, video tadi merupakan ilustrasi pembelajaran pendidikan pondok zaman sebelum kemerdekaan. Jadi, kalau korang nak tahu dengan lebih mendalam berkenaan dengan sistem pendidikan pondok, jom. Jadi sebelum itu kita dapat lihat video ilustrasi pembelajaran pondok pada zaman sebelum kemerdekaan. Sistem pendidikan pondok ni pada awalnya telah didirikan oleh alim ulama dan masyarakat setempat, yang mana mereka ni telah menjayakan pondok itu sendiri. Pada zaman dahulu, pondok ini kebiasaannya tidak dibina menggunakan batu bata, tapi mereka menggunakan rumah papan dan beratapkan daun rumbia. Pembelajaran yang digunakan di dalam sistem pondok ini kebiasaan hanyalah menggunakan Al-Quran, kitab, contohnya kitab Tauhid, kitab Fiqh,
dan kitab hadis. Seterusnya iaitu sesi pembelajaran pendidikan pondok ini hanyalah tertumpu kepada beberapa waktu, contohnya waktu subuh, waktu pagi, petang dan malam. Seterusnya dan kita dapat lihat daripada video tersebut yang mana seorang ustaz mengajarkan kepada anak murid mereka tentang kitab ataupun kitab hadis. Seterusnya yang kita dapat kaitkan lagi daripada video tersebut iaitu terdapat guru yang sedang bermesyuarat yang mana telah menjadi satu permulaan perkembangan sistem pendidikan pondok. Pendidikan pondok telah mengalami transformasi untuk menyelaraskan pendidikan agama dengan kurikulum formal, yang mana pondok ini telah mengintegrasikan mata pelajaran semula seperti matematik dan sains. Dan akhir sekali iaitu peranan pendidikan pondok, iaitu telah memelihara dan menyebarkan nilai-nilai keagamaan dan budaya Islam, kerana pondok ini sangat mementingkan tentang bab agama dan menjadi tempat pembinaan pemimpin agama. Jadi itulah yang dapat dikaitkan daripada video ilustrasi tersebut. Okey, Rafiq, Muhammad. Hari ni cuba teka cikgu nak ajar kamu apa. Tak tahu, cikgu tak tahu. Kamu ambil dulu kertas ni. Rumah satu, satu. Cuba awak tengok tu apa? Betul. Betul, Rahman. Hari ni cikgu nak ajar awak membaca. Awak semua dah tahu membaca belum? Sikit-sikit. Rahman cuba. Cikgu nak dengar. Kalau salah cikgu boleh betulkan. Yang mana cikgu? Yang huruf paling hujung dekat atas, paling atas. Nombor satu. Tak tahu lah cikgu. Tak tahu nak sambung. Tu. Ikut cikgu ya. T. G. A. Ga. Cuba kamu dua sambung. Tiga. Tu huruf tiga. Kalau dalam perkataan kita sebut tiga. Cuba Rafiq ulang. Tiga. Cuba ulang dari sebut perkataan macam cikgu sebut tadi. Tiga. Betul. Pandai Rafiq ni. Okey. Semua ikut cikgu lagi. Pokok. Rafiq. Kenapa tu kuku panjang hitam dengan foto ni semua? Cuba awak potong. Alamak cikgu, saya lupa nak potong cikgu. Jagalah kebersihan. Awak tahu tak? Nanti kotoran tu kalau awak makan dekat-dekat makanan tau. Nanti masuk dalam mulut, nanti awak sakit perut. Tak boleh. Kita kalau datang sekolah, kita kena jaga kebersihan. Walaupun duduk di rumah pun kita kena jaga. Sebab tu kepentingan asas kita. Kita jaga diri kita daripada kita kena sakit. Tak boleh makan tau. Baiklah cikgu. Tengok rumah tu, bersih je kuku dia. Tengok cikgu, bersih je. Baiklah cikgu, lepas ni Tak elok tau. Baik cikgu. Saya cikgu tahu Rafiq ni seorang yang berdisiplin. Cuma kenapa Rafiq tak potong ni? Saya terlupa cikgu. Patutnya saya nak potong balik tadi. Lepas tu, Cuma saya tak ingat. Esok saya potong cikgu. janji dengan cikgu okey? Boleh cikgu. Esok cikgu, kalau Rafiq potong, Luqman dengan Rafiq cikgu belanja skrin. Nak? Nak. Okey, janji dengan cikgu. Janji cikgu. Okey. Okey. Itu saja pembelajaran kita hari ini. Rafiq dengan Luqman ingat tau, minggu depan kita ada peperiksaan membaca dengan menulis. Ulang kaji betul-betul ya. Baik cikgu. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Okey, semua murid boleh mula menjawab peperiksaan sekarang. Susah tak nombor 5 ni. Iman, nombor 5 tak depan dia pun. Ni periksa lah mana boleh dulu. Lepas 1 je. Tak boleh. Nanti cikgu tahu macam mana. Dua-dua dapat kosong. Kau tengok juga. Tak boleh. Boleh lah, 1 je. Tak boleh lah. Bising lah awak ni. Cikgu, ada orang nak meniru. Cak. Awak semua dah tengok video tadi? Video tadi tu tentang Atas Pendidikan 1961. Awak semua nak tahu tak tentang latar belakang dan apa kandungan yang terkandung dalam Akta Pendidikan 1961? Jom. Kalau awak semua nak tahu, Akta Pendidikan 1961 ini diasaskan daripada laporan Razak dan laporan Rahman Talib, yang di mana kedua laporan yang sebelumnya mempunyai kelemahan. Akta ini diwujudkan untuk menambah baik laporan yang sebelumnya. Akta Pelajaran 1961 ini juga merupakan undang-undang pendidikan yang bersifat kebangsaan dan telah dikuatkuasakan di Malaysia sebelum ini. Laporan ini telah menggariskan berkenaan sistem persekolahan yang seragam, yang di mana penggunaan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar serta sistem pemeriksaan yang sama. Sukatan pembelajaran diselaraskan bagi semua sekolah rendah, iaitu sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan, yang di mana secara kesimpulannya Akta Pendidikan 1961 ini diwujudkan untuk melahirkan masyarakat majmuk yang bersatu padu. Kalau awak semua nak tahu, video lakonan tadi yang kita tonton bersama tadi merupakan video lakonan tentang kandungan Akta Pendidikan 1961, yang di mana Akta Pendidikan 1961 ini memberi penegasan kepada pendidikan 3M, iaitu membaca, menulis serta mengira, yang di mana akta ini memberi penegasan kepada kemahiran asas murid sebelum mereka melanjutkan ke pengajian yang lebih tinggi. Kandungan yang kedua iaitu penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar, yang di mana kita dapat tahu bahawa di Malaysia kita mempunyai pelbagai etnik serta bahasa. Oleh itu, bahasa Melayu ditetapkan sebagai bahasa pertuturan untuk kita memahami satu sama lain. Seterusnya, persekolahan bagi murid berumur 9 tahun dilanjutkan ke umur 11 tahun. Ini bertujuan untuk memastikan bahawa setiap kanak-kanak mendapat peluang yang mencukupi untuk mendapatkan pendidikan asas yang baik sekurang-kurangnya sehingga peringkat sekolah rendah. Seterusnya, penegasan kepada pendidikan kerohanian dan unsur-unsur disiplin juga diterapkan. Hal ini bertujuan untuk membentuk sasiah dan moral murid. Seterusnya, pilihan jurusan juga diberikan kepada pelajar menengah atas sama ada dari segi akademik atau vokasional. Ini membolehkan pelajar untuk mengembangkan minat dan bakat mereka berdasarkan kemampuan masing-masing, sama ada dalam bidang akademik atau kemahiran vokasional yang lebih praktikal. Seterusnya, kurikulum yang sama bagi semua sekolah. Hal ini adalah bertujuan untuk memberikan peluang pendidikan yang adil dan saksama kepada semua murid serta untuk memastikan konsistensi dalam pencapaian pendidikan di seluruh Malaysia ini. Yang di mana akta ini memastikan bahawa semua sekolah yang sama, tidak kira lokasi atau jenis sekolah, menggunakan kurikulum yang sama. Seterusnya, tata cara pengurusan dan kualiti pelajaran juga ditingkatkan dan serta akhir sekali penetapan peperiksaan awam yang sama, yang di mana hal ini diwujudkan untuk memastikan semua pelajar diuji berdasarkan kriteria yang seragam tanpa mengira latar belakang atau jenis sekolah mereka. Hal ini bertujuan untuk memantapkan lagi kualiti pendidikan di Malaysia serta mengukur pencapaian murid-murid secara sama rata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu, saya dah tanya. Cikgu pakai apa ni? Keluar apa ni? Oh, cahaya. Oh, saya tak pernah nampak ni cikgu. Tak nampak? Dia tak kenal? Kenal ni? Oh, kenal cikgu. Kenal. Yang Ni apa? komputer bukan cikgu. Ni namanya komputer, ni apa? Oh. Macam komputer. Oh. Dia kecil. So, apa yang kita guna pada hari ini, inilah yang dipanggil teknologi. Teknologi. Ya. Macam tu, awak tengok tu. Awak tahu nama dia? Saya tak tahu cikgu ni apa. Itulah orang panggil projektor. Jadi, projektor tu, dia tunjukkan kamu semua. Tapi yang laptop cikgu ni tunjuk. Macam laptop ni kamu tak nampak kan?
Tak ada Cikgu cikgu. buka apa? Cikgu buka yang ni lah kata cikgu. Kiranya paparan ni ada dekat skrin cikgu lah. Ya betul. Seronok tak? Seronok Saya awak kerja. Terus je, canggihnya. Hebat ni cikgu. Cepatlah cikgu Ustaz, saya tak sabar ni. Jadi macam awak tengok ke depan ni, awak dah tahu dah cikgu nak ajar apa ni? Kata majmuk cikgu, saya baca ke depan. Ya, bijak. Ini yang kita nak. Okay, jadi, mari kita mulakan kelas kita dengan kata majmuk. Ya. Bro, ada kucing cikgu. Dia menguap lah cikgu. Dah, saya pun kesangan. Cikgu. Jadi kita nak belajar apa itu kata majmuk. Kata majmuk ni, dia terdiri daripada dua atau lebih kata dasar yang dirangkaikan. Faham tak ajar ni? Faham tak? Ya. Tapi tak faham saya cikgu. Cuba yang diterangkan. Jadinya kata majmuk ni, dia ada dua perkataan. Yang bila dia bergabung, dia membentuk satu perkataan yang lain. Mari kita tengok contoh. Contohnya macam ni, jam dan tangan. Kalau cikgu sebut jam saja, mesti kamu fikir jam yang dekat dinding dekat. Betul cikgu. Bila datang satu perkataan yang lain, bergabung dua-dua jadinya, dia akan membentuk satu benda baru. Itu jam tangan. Yang saya pakai ni ke cikgu? Betul. Sama-sama. Ha. Saya ingat jam dasar ni cikgu. Itu kita panggil jam tangan. Dan jam tangan itulah kata apa? Kata majmuk semua. Okey, jadi cikgu nampak macam semua dah faham dah ni. Dah cikgu. Dah faham? Jadi bolehlah kita buat kuis sikit. Boleh? Oh, cikgu. Ya. Boleh. Pakai kertas ke? Tak. Kita guna teknologi. Jadi kuis ni awak jawab dalam laptop cikgu. Okey, ni. Pilih cincin. Nak cincin yang mana? Saya nak yang ujung lah cikgu. Yang ni? Ha. Okey. Kita tekan je. Oh. Jom kita start. Quiz. Dia bergerak lah cikgu. Ya, betul. Okey. Tengok contoh soalan. Kita nak jawab soalan ni. Baik cikgu. Tengok. Kau cepat buat soalan dulu. Ramai orang ke untuk membeli barang keperluan. Apa jawapan dia? Cepat, ada masa dia. Pasal raya cikgu. Pasal raya. Tengok, betul ke tidak? Betul. Tepuk tangan. Okey, ni soalan dah lah. Sebab semua betul je tadi. Okey. Tapi tidak siapa-siapa lagi nak makan yang tidak di atas meja. Nasi minyak lagi. Nasi minyak. Nasi minyak. Okey, betul. Dapat. Jadi, itu saja dan kita pada hari ini. Awak semua seronok tak? Tuan-tuan cikgu. Okey. Jadi, semua boleh bangun. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Okey, sama-sama. Okey, boleh pergi rehat. Korang mesti tertanya-tanya kan video tadi tentang apa. Jadi, mari kita lihat penerangan yang lebih lanjut. Seperti yang anda semua lihat pada video sebentar tadi, ia merupakan video ilustrasi pembelajaran pada masa kini yang mengikut dasar yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu Dasar Pendidikan Digital KPM yang dilancarkan oleh Menteri Pendidikan kita Padri Nasidik pada 28 November 2023. Jadi, dasar ini diperkenalkan oleh KPM untuk mengintegrasikan dan meningkatkan penggunaan teknologi dalam konteks pendidikan. Ianya termasuk usaha untuk memastikan semua sekolah dan pelajar memiliki akses kepada peralatan teknologi, sama seperti dalam video lakonan sebentar tadi di mana kita dapat lihat pelajar belajar menggunakan komputer riba dan LCD. Jadi pada hari ini saya ingin berkongsi tentang apakah tujuan dan tumpuan dasar ini dilakukan. Jadi tujuan yang pertamanya adalah dianya ingin meningkatkan penguasaan murid dalam teknologi digital. Dalam era digital ini, kita perlu memastikan murid-murid kita cekap dalam menggunakan teknologi. Jadi kita sebagai guru ni kenalah mendidik murid-murid supaya menggunakan teknologi dengan cekap.
supaya agar murid-murid terbiasa dan dapat menghadapi cabaran-cabaran yang mendatang dalam dunia moden pada zaman ini. Selain itu, dasar ini juga menekankan kepentingan untuk memperkaya kandungan digital yang berkualiti. Macam contoh dalam video tersebut, guru menggunakan Google Slide untuk membuat bahan pelajaran. Jadi itulah contoh bagi kepentingan memperkaya kandungan digital yang berkualiti. Jadi bahan pembelajaran tersebut orang kata kreatif dan dapat menarik minat murid dalam belajar. Selain daripada itu, kerajaan juga dalam dasar ini berusaha untuk membudayakan penggunaan teknologi. Maksudnya apabila sekolah tersebut menggunakan teknologi dalam pembelajaran, ianya merupakan perkara yang normal kerana tersebut telah menjadi budaya bagi pembelajaran pada masa kini. Jadi ia ada bersangkut paut dengan poin yang terakhir, iaitu infrastruktur digital yang kukuh. Kenapa dia berkait rapat? Kerana jika negara kita ingin menjadikan teknologi ini sebagai budaya dalam pembelajaran, jadi perlulah ada infrastruktur digital yang baik. Jadi Kementerian Pendidikan komited untuk mengupayakan infrastruktur digital ni di semua sekolah, termasuk akses internet yang stabil dan peralatan digital yang mencukupi. Macam kita dalam video tadi, pelajar tersebut takkan menikmati teknologi seperti itu sekiranya kerajaan tidak memberi infrastruktur digital yang baik. Jadi itulah tujuan dasar ini dilakukan. Jadi dengan melaksanakan semua tujuan ini, kita yakin bahawa Malaysia akan mampu melahirkan generasi muda yang celik digital dan bersedia untuk masa depan yang lebih mencabar. Loh, okey tak? Aku tak okey, Rafiq. Aku keliru. Kan tadi pagi kita belajar tentang pelbagai budaya. Tapi apa gunanya aku? Apa kaitannya aku sebagai seorang rakyat Malaysia dengan budaya yang ada dekat Malaysia ni? No, macam tu. Apa maunya ni kamu berdua ni? Memikirkan sesuatu ke? Ya, cikgu. Saya rasa saya keliru tentang siapa diri saya sebenarnya. Tadi pagi kan kita belajar tentang pelbagai budaya, tetapi saya masih tak pasti bagaimana semua tu ada kaitan dengan saya sebagai seorang rakyat Malaysia. Kamu pula? Saya juga cikgu. Tapi masalah saya ni lain sikit. Saya rasa saya tak mampu nak bersaing dengan kawan-kawan saya yang lain. Sebab mereka semua berkemampuan. Bukan macam saya. Saya ni hanyalah orang biasa. Tak apa, mari cikgu bantu. Kamu berdua dengan sini. Malaysia ni dia negara yang kaya dengan pelbagai budaya dan juga agama. Jadi identiti kita sebagai rakyat Malaysia adalah gabungan pelbagai nilai dan juga warisan. Inilah yang menjadikan negara kita ni unik. Tapi cikgu, macam mana saya nak faham semua ni? Apa yang dimaksudkan dengan gabungan pelbagai nilai? Baik, cuba fikir ni. Kita kan ada pelbagai perayaan di Malaysia. Contohnya Hari Raya, Tahun Baru Cina dan juga Deepavali. Meskipun ia disambut oleh kaum yang berbeza, kita semua turut sama merayakannya. Pernah tak kamu pergi rumah terbuka Hari Raya atau jemputan makan malam Tahun Baru Cina? Ya, pernah cikgu. Saya pergi rumah terbuka kawan saya semasa Deepavali tahun lepas. Makanannya sedap, cikgu. Betul. Itulah contoh bagaimana kita sebagai rakyat Malaysia ni berkongsi budaya. Setiap kali kamu menghargai makanan, pakaian tradisional atau adat istiadat orang lain, kamu sebenarnya membina identiti kebangsaan yang kukuh. Kamu juga tidak hanya mempelajari budaya sendiri, tetapi juga menghormati budaya orang lain. Tapi cikgu, bagaimana dengan saya? Saya rasa saya tidak ada apa-apa kelebihan pun. Keluarga saya pun susah, cikgu. Bolehkah saya berjaya? Jangan fikir begitu, Ravi. Latar belakang sosial ekonomi bukanlah penghalang untuk seseorang ni berjaya. Sistem pendidikan kita ni direka untuk memberi peluang yang sama kepada semua orang tanpa mengira latar belakang.
dan juga agama, kaum dan lain-lain. Kamu tahu tak, kejayaan dalam pendidikan bukan hanya tentang kemewahan, tetapi tentang usaha dan sikap. Tapi cikgu, bagaimana pula dengan kami yang tidak ada banyak sumber? Ada yang boleh belajar dengan tuition yang mahal. Itu betul, Ravi. Tetapi kita lihat saja pada tokoh-tokoh yang telah berjaya sebelum-sebelum ni. Contohnya Tan Sri Tony Fernandez. Kamu semua kenal tak? Kenal cikgu? Kenal cikgu. Jadi Tan Sri Tony Fernandez ni, dia memulakan perniagaannya dari bawah. Dia tidaklah kaya serta-merta. Walaupun tanpa sokongan besar pada awalnya, beliau ni bekerja keras untuk membawa Air Asia ke tahap yang kita kenali pada hari ini. Sama seperti kamu, dia juga datang dari latar belakang yang sederhana, tetapi dia tekun dan berusaha tak berhenti. Oh, jadi cikgu maksudkan yang walaupun kita tak ada banyak kemewahan, tapi kita masih boleh berjaya kalau kita rajin berusaha, cikgu. Ya, betul Amin. Betul lah. Banyak tokoh besar dalam negara kita yang berjaya bukan kerana kemewahan, tapi kerana usaha yang berterusan. Jadi kamu semua contohilah dia, tokoh-tokoh besar ni. Saya faham sekarang cikgu. Jadi, kalau saya teruskan usaha dan tidak putus asa, kiranya saya juga boleh berjaya lah cikgu. Tepat sekali, Ravi. Usaha, kesungguhan dan juga keyakinan kepada diri sendiri adalah kunci utama kejayaan. Sistem pendidikan kita ni memang direka untuk membantu semua pelajar mencapai potensi mereka tanpa mengira latar belakang. Kamu hanya perlu percaya pada diri sendiri dan teruskan perjalanan kamu. Ya Ravi, kita sama-sama belajar dan bekerja keras. Kita boleh berjaya walau apa pun halangan yang cuba untuk menghalang kita. Loh, Ravi, kamu berdua ni sudahlah memahami intipati sebenar sistem pendidikan kita. Jadi, ia memberikan peluang kepada semua asalkan kamu semua ni berusaha dan menghargai kepelbagaian itu. Ingat, identiti kebangsaan kita terbina dari kekuatan bersama, bukan dari kelemahan yang kita rasakan. Kami faham, cikgu. Terima kasih atas nasihat cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sekarang saya rasa lebih yakin sekarang. Betul cikgu, saya pun dah tak keliru tentang identiti saya sebagai seorang rakyat Malaysia. Baguslah kalau macam itu. Okey, cikgu perlu pergi sekarang. Baiklah cikgu. Terima kasih cikgu. Falsafah pendidikan kebangsaan di Malaysia, yang mana dalam falsafah pendidikan Malaysia merangkumi beberapa prinsip asas yang telah menetapkan matlamat, nilai dan pendekatan dalam sistem pendidikan negara. Jadi matlamat falsafah pendidikan kebangsaan itu sendiri adalah yang pertama sekali kita dapat lihat untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, yang mengaitkan intelek, rohani, emosi dan juga jasmani. Yang kedua, matlamatnya adalah untuk membentuk model insan yang memiliki keseimbangan dalam diri mereka. Maknanya mereka ni bukan hanya tertumpu kepada satu perkara, tapi lebih terbuka dan mampu menyumbang kepada pembangunan diri, keluarga, masyarakat dan negara. Dan akhir sekali iaitu matlamatnya adalah untuk mensasarkan pembentukan insan yang lebih berakhlak mulia, bertanggungjawab dan mempunyai jati diri yang kukuh untuk membina masa depan mereka yang lebih baik. Jadi seperti yang kita dapat lihat daripada video tersebut, yang mana terdapat dua budak ataupun dua pelajar, seorang berbangsa Cina dan seorang lagi berbangsa India. Mereka kelihatan akrab kerana mereka dapat duduk berdua dalam satu meja dan kita lihat mereka sedang meluahkan masalah mereka masing-masing. Dan inilah yang kita boleh lihat, yang kita boleh kaitkan dengan aspek yang terdapat dalam falsafah pendidikan kebangsaan, yang mana kepelbagaian budaya dan kebudayaan di Malaysia itu sendiri. Berdasarkan video tersebut juga, kita melihat seorang murid Cina iaitu Loh
yang sedang keliru tentang identitinya sendiri sebagai seorang rakyat Malaysia, di mana beliau keliru terhadap budaya yang wujud di Malaysia dan apa kaitannya dengan diri beliau. Oleh itu, falsafah pendidikan kebangsaan ini wujud adalah bertujuan untuk menekankan tentang pembinaan identiti kebangsaan. Jadi FPK ni dia bertujuan untuk membentuk identiti kebangsaan yang kukuh dalam kalangan generasi muda Malaysia. Ianya melibatkan pembangunan kesedaran dan kebanggaan terhadap kebudayaan, sejarah dan nilai-nilai negara. Seperti contoh, kita lihat yang di mana cikgunya sendiri yang telah memberitahu bahawa kebudayaan di Malaysia ini adalah merupakan aspek yang penting untuk seseorang itu. Contohnya apabila cikgu tersebut memberitahu bahawa kita mempunyai pelbagai sambutan hari. Contohnya Hari Raya, Deepavali dan juga Kalau Raya Cina sampai Tahun Baru Cina. Tahun Baru Cina. Oleh itu, sebagai seorang rakyat Malaysia, kita perlulah bangga bahawa Malaysia mempunyai pelbagai budaya dan juga kita juga boleh untuk merayakan sekali festival ataupun kebudayaan yang telah dilakukan. Kiranya di tiada Malaysia. sepadan lah. Maknanya Tiada bukan sepadan. satu bangsa saja yang Betul. dapat sertai parti sambutan tersebut lah. Betul. Cuti sama-sama. Oh, betul. Tahun Baru Cina cuti, Melayu bercuti, Negara bercuti. Contoh. Jadi FPK ni juga dia menekankan tentang pembangunan insan holistik. Macam dalam video tu, kita dapat tengok guru tu memberi contoh di mana seorang pengasas Asia, ianya tidaklah kaya dari awal. Jadi pengasas Asia tersebut dia bermula dari bawah hingga ke naik. Jadi itulah Maknanya dia merupakan, berusaha bukan berlatar belakang orang kaya lah. ya. Jadi ada berlaku perubahan dari segi mobiliti sosial dia, daripada orang sederhana jadi orang yang berwibawa. Jadi itulah aspek utama falsafah pendidikan kebangsaan ni, iaitu pembangunan insan holistik. Dan juga itu telah membuatkan kita ni tahu bahawa sistem pendidikan di Malaysia ni sangatlah berkesan. Betul. Kerana orang miskin pun kan boleh berjaya. Boleh berjaya. Macam contohnya seperti Rafi lah dalam video tadi, walaupun beliau mempunyai masalah, beliau berlatar belakangkan keluarga yang miskin, tetapi usaha itu tidak mengkhianati hasil. Jika Rafi itu berusaha, maka peluang akan terwujud. Kerana pendidikan di Malaysia ini sangatlah luas, tidak mempunyai sempadan. Kita mempunyai pelbagai sekolah. Jika seseorang itu tidak pandai dalam akademik, kita mempunyai sekolah kemahiran seperti sekolah vocational dan pelbagainya. Betul. Dan yang kita boleh kaitkan juga dalam video tersebut, di mana dengan penerangan oleh dan penyelesaian masalah yang telah diberikan oleh guru tersebut, kita boleh lihat Ravi ni lebih yakin untuk berusaha untuk lebih cemerlang. Kerana Ravi berfikir sebelum ini bahawa hanya orang kaya sahaja ataupun orang berkemampuan saja yang dapat berjaya, bukannya orang miskin ni tidak boleh berjaya. Seperti yang Rafiq katakan tadi, FPK ini tidak akan berjaya jika peranan guru itu tiada. Jadi seperti yang kita lihat, Cikgu Man tadi, dia menekankan falsafah pendidikan kebangsaan terhadap muridnya. Jadi muridnya berasa lebih yakin dan bersemangat untuk belajar di Malaysia. Belajar dengan lebih lagi. Betul. Jadi dapat kita simpulkan falsafah pendidikan kebangsaan di Malaysia ni sangatlah penting untuk diterapkan, dan ianya bagi memastikan bahawa pendidikan menyokong pembangunan negara secara menyeluruh, membentuk generasi muda yang mempunyai kemahiran, nilai dan keupayaan untuk menyumbang kepada kemajuan dan keharmonian negara pada masa akan datang. Betul. Jadi itu saja untuk falsafah pendidikan kebangsaan. Guru yang pekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjejak aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin pembangunan individu dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif dan berdisiplin.
Jadi yang dibacakan oleh saudara Haikal sebenarnya tadi merupakan falsafah pendidikan guru. Jadi falsafah pendidikan guru ni merupakan panduan etika, matlamat dan pendekatan dalam latihan dan pembangunan seorang guru. Jadi dalam falsafah pendidikan guru ni adanya model konseptual pendidikan guru yang untuk menekankan accountability guru berdasarkan 3 dimensi utama. Yang pertama iaitu ketuhanan. Ketuhanan ni adalah untuk kita boleh lihat daripada segi menganjurkan peningkatan ilmu, penghayatan dan amalan individu sebagai insan yang percaya dan patuh kepada Tuhan. Okey. Yang pertama sekali iaitu pengiktirafan kewujudan dan kekuasaan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. Yang kedua, kalau sebagai kita ni umat Islam, kita perlulah menjalankan tugas sebagai satu amanah daripada Tuhan. Contohnya kita boleh lihat kalau daripada agama Islam, iaitu perintah Tuhan iaitu solat, yang mana kita ni sebagai Muslim ataupun orang yang beragama Islam wajib untuk menunaikan solat ataupun menunaikan suruhan-suruhan Allah yang telah diperintahkan olehnya. Dan yang akhir sekali iaitu dalam dalam aspek ketuhanan ni ataupun dimensi ketuhanan, kita perlulah menanamkan nilai-nilai universal ataupun nilai-nilai yang baik seperti keadilan, kejujuran dan kasih sayang yang mana dapat menjadi contoh teladan akhlak dan amalan keagamaan. Bagi dimensi yang kedua pula iaitu kemasyarakatan. Kemasyarakatan ni menekankan peranan guru sebagai pendidik, pemimpin dan ejen perubahan. So, kita tahu guru ni seorang guru ni perlu sedar bahawa pendidikan adalah alat untuk membangun masyarakat. Jadi bila tak adanya pendidikan ni, tak adalah doktor, tak adalah engineer dan lain-lain di dunia ni. Jadi pendidikan tu sangat penting. Jadi seorang guru tu perlu tahu kepentingan tu. Dan seterusnya komitmen untuk melahirkan pelajar yang berguna kepada masyarakat. Jadi seorang guru ni perlulah berdedikasi dalam mengajar pelajar-pelajar supaya berguna kepada masyarakat. Dan guru juga perlulah bekerjasama dengan ibu bapa, rakan sejawat dan pihak berkepentingan lainnya. Contohnya macam mesyuarat IBG. Itulah merupakan unsur-unsur kemasyarakatan yang seorang guru boleh lakukan sebagai seorang pendidik. Jadi dimensi yang ketiga iaitu kendiri yang menjurus kepada pembinaan daya ketahanan, patriotisme, pemupukan budaya ilmu, pembentukan sasiah dan berpekerti mulia. Maksud kendiri di sini adalah usaha yang dilakukan oleh guru tersebut, iaitu secara seorang diri. Jadi apa yang perlu dilakukan oleh guru tersebut? Yang pertama iaitu pembangunan profesional berterusan untuk meningkatkan ilmu dan kemahiran. Contohnya, guru menghadiri bengkel ataupun taklimat online untuk meningkatkan kualiti pengajarannya. Yang kedua iaitu refleksi diri untuk menambah baik amalan pengajaran. Contohnya, apabila selesainya sesuatu kelas, guru membuat penilaian tentang murid mereka serta berdasarkan penilaian tersebut, guru akan membuat satu kaedah ataupun satu cara untuk menambah baik apa yang perlu dilakukannya untuk membina murid mereka tersebut. Dan yang terakhir adalah kesediaan untuk menerima maklum balas dan kritikan membina. Contohnya, seorang guru besar memberikan kritikan terhadap kerja yang dilakukan oleh seorang guru tersebut. Jadi seorang guru tersebut perlulah mengambil apa yang telah dikatakan kepada beliau oleh guru besar tersebut dengan positif dan tidak mengambilnya secara negatif. Selepas tu kita akan masuk kepada aspek-aspek penting dalam falsafah pendidikan guru. Jadi sebelum tu mari kita saksikan perbualan tiga orang guru di kedai makan. Ni aku tengah scroll. Lepas tu aku terjumpa satu bahagian menarik dekat Blogspot. Dia cerita tentang falsafah pendidikan guru.
banyak aspek penting yang kita boleh terapkan dalam keseharian kita sebagai guru ni. Falsafah pendidikan guru, apa yang menarik sangat tu? Cuba kita tengok. Mana nak tengok? Cik Wai. Menarik kan? Menarik. Dia tekankan peranan kita sebagai guru bukan sekadar penyampai pengetahuan. Kita ni juga ejen perubahan sosial yang berpengaruh dalam pembentukan pemikiran kritis dan sahsiah murid. Betul tu. Kita bukan saja ajar mereka subjek, tetapi kita juga ajar mereka tentang kehidupan. Falsafah ni jelas menyatakan pentingnya komitmen kita pada pembelajaran sepanjang hayat. Maksudnya, kita juga kena sentiasa belajar ya. Tak boleh berhenti begitu saja. Iya, betul tu Cikgu Fik. Kita ni kena libatkan diri dalam kursus pembangunan profesional, seminar dan refleksi atas pengalaman kita sendiri. Bukan je murid yang patut belajar, tapi kita sendiri. Sebab kenapa? Sebab kita perlu improve diri kita ni untuk jadi yang lebih baik. Itu akan bantu kita kekal relevan dan memberi impak yang lebih baik kepada murid kita. Satu lagi, falsafah ni juga menekankan tentang hubungan positif dengan murid. Bila hubungan tu kuat, maka murid akan bersemangat dan yakin untuk belajar. Ya, bila mereka rasa disokong dan dihargai cikgu, mereka akan lebih mudah untuk belajar. Ya, betul tu Cikgu Fik. Guru yang positif ni akan menjadi model yang memberi inspirasi dan dorongan. Falsafah ni nak kita jadi lebih dari sekadar pendidik. Kita juga kena lahirkan sikap profesional yang boleh diikuti murid. Maknanya, kita bukan sahaja sebagai seorang guru, tetapi sebagai seorang bapa dan lebih daripada itu lagi kepada seorang murid tu. Jadi, kita kena cakna terhadap murid kita semua. Betul tak Cikgu Mai? Betul. Dan sebagai guru, kita ni perlulah berintegriti, bertanggungjawab, dan kesedaran kita ni perlulah mencerminkan siapa kita. Semua ni secara tak langsung melahirkan murid yang lebih holistik. Apa pendapat Cikgu? Banyak yang kita boleh buat untuk jadi guru yang lebih baik ni sebenarnya. Aku rasa kita kena ambil perkara ni lebih serius. Memanglah. Kita ni pendidik. Bukan sekadar mengajar, tapi juga membimbing generasi masa depan. Jadi, semuanya sudah jelas. Jom sama makan. Jom. Okay, jom. Yang kita lihat dalam video tersebut, 3 orang guru berbincang tentang aspek-aspek penting dalam falsafah pendidikan guru. Dan aspek yang pertama yang kita dapat lihat dalam video tersebut, guru ni menekankan kepada peranan guru tu sendiri. Jadi dapat kita lihat bahawa falsafah pendidikan guru ni menekankan peranan guru tidaklah terhad kepada penyampaian pengetahuan semata-mata, tetapi juga merangkumi pembentukan sahsiah, pemikiran kritis dan kemahiran hidup dalam kalangan murid. Jadi guru dianggap sebagai ejen perubahan sosial yang mempunyai impak yang besar dalam pembentukan masa depan masyarakat. Okey, yang kedua iaitu aspek yang kedua berkaitan dengan falsafah pendidikan guru ini ialah komitmen kepada pembelajaran sepanjang hayat, yang mana bermaksud seorang guru itu perlulah memperkukuh dan memperbaharui pengetahuan, kemahiran dan sikap mereka dari semasa ke semasa. Contohnya dengan perkara yang boleh dibuat oleh guru tersebut adalah dengan melibatkan penyertaan khusus, perkembangan profesional, seminar dan refleksi ke atas pengalaman mengajar mereka itu sendiri. Yang ketiga, di dalam video tersebut juga menekankan bahawa pembinaan hubungan positif dengan murid, yang di mana hubungan guru-murid yang positif ini akan mempunyai pengaruh dalam proses pembelajaran. Hal ini kerana guru dilihat sebagai model peranan yang memberi inspirasi, sokongan dan dorongan kepada murid untuk mencapai prestasi mereka. Hal ini dapat dijelaskan kerana seorang guru itu merupakan sebagai seorang pendidik, yang di mana seorang guru itu perlulah membagi motivasi kepada murid mereka. Oleh itu, murid itu akan sentiasa bersemangat di dalam kelas untuk meneruskan proses pembelajaran mereka. Yang keempat, aspek yang ditekankan adalah melahirkan sikap profesional.
yang di mana falsafah pendidikan guru ini menekankan bahawa pentingnya sikap profesionalisme dalam tugas guru, iaitu sikap integriti, tanggungjawab, kesediaan untuk terus belajar dan penghormatan terhadap pelbagai keperluan dan kebolehan murid. Sebagai seorang guru, kita mestilah mempunyai hormat kepada seorang murid itu, kerana murid Dia pun hormat kepada kita. Kita nak hormat orang lain, betul. jadi kita perlu hormat dia. Hormat dalam keadaan yang berbeza gitu. Sebagai seorang murid, kita hormat terhadap pendidik. Tetapi sebagai seorang pendidik, kita hormat sebagai seorang kepada murid itu sebagai anak murid kita, sebagai anak kita. Betul. Sebenarnya sikap profesional bagi seorang guru ni sangat penting kerana ia boleh mempengaruhi persepsi seorang murid tersebut terhadap seorang guru tersebut. Bukan saja perspektif seorang murid, tapi perspektif rakan sejawat mereka juga. Betul. Jadi dalam buat kerja ni kita mestilah bersikap integriti dan jujur lah. Betul, betul. Kalau kita tidak dibenci. Betul. Teman, David, sekarang ni kita semua dah tahu tentang sistem perkembangan Indonesia sebelum, selepas dengan masa kini. Lepas tu kita dah ceritakan tadi tentang falsafah pendidikan kebangsaan dan juga falsafah pendidikan guru. Jadi sekarang ni kita akan mula membincangkan hubung kait di antara sistem perkembangan Malaysia yang saya cakap tadi dengan falsafah pendidikan guru dan juga falsafah pendidikan kebangsaan. Jadi Rafiq, boleh tak awak terangkan bagaimana sistem pendidikan pondok pada masa dahulu secara ringkas? Okey, secara ringkaslah. Sistem pendidikan pondok ni sebenarnya saudara-saudara merupakan satu institusi pendidikan tertua di tanah Melayu. Sebenarnya pada waktu itu pendidikan pendidikan pondok ni diberikan secara tidak formal, yang mana diberikan di masjid, surau, dan kebiasaannya ilmu-ilmu berdasarkan pendidikan pondok ni diajarkan oleh imam yang telah menunaikan fardu haji. Dan pendidikan ini juga terfokus kepada pengajaran Al-Quran, hadis, tauhid, yang mana berkenaan dengan ilmu mengenal Tuhan itu sendiri. Jadi cukuplah saya rasa walaupun ringkas, tapi pendidikan ini berkesan untuk menyebarkan Islam di tanah Melayu pada ketika itu sehinggalah sekarang. Jadi kalau kita lihat apa yang dibicarakan oleh Rafiq tadi, kiranya sistem pondok ni telah berjaya lah mengembangkan pendidikan agama Islam dengan meluas di tanah Melayu kita ni. Jadi Luqman, saya nak tanya, apa hubung kait pendidikan pondok dengan falsafah pendidikan kebangsaan? Hubung kait dia selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Pendidikan pondok yang menekankan aspek-aspek kepercayaan dan kepatuhan pada Tuhan ni telah melahirkan insan yang seimbang dan harmonis, macam yang dalam teks falsafah pendidikan kebangsaan yang ada. Betul, kan ada tadi kita bicarakan. Jadi konsep percaya dan patuh pada Tuhan ni mencerminkan matlamat FPK ni, iaitu falsafah pendidikan kebangsaan, bertujuan untuk melahirkan individu yang holistik dari segi intelek, rohani, emosi dan juga jasmani. Jadi dalam konteks pendidikan pondok, seorang Islam belajar untuk mencari kebenaran dan mengawal diri daripada perkara yang tidak diingini. Jadi sistem pendidikan pondok ni bukan hanya tentang pengajaran ilmu agama lah, tetapi dia juga membentuk akhlak dan sasiah terhadap seorang. Jadi Rafiq, bagaimana pula hubung kait sistem pendidikan pondok ni dengan filsafah pendidikan guru? Boleh awak jelaskan tak sikit? Oh, boleh. Sebenarnya falsafah pendidikan guru ni dia berkait rapat ataupun memainkan peranan antara satu sama lain dengan dalam mengukuhkan falsafah pendidikan kebangsaan, yang mana dengan memastikan perkembangan individu secara menyeluruh. Yang mana kita melihat guru ni berperanan sebagai pemantau dan perlu membantu murid-murid dalam mengembangkan potensi mereka daripada pelbagai sudut, sepertinya sudut intelek, rohani,
emosi dan juga jasmani. Oh, jadi melalui pendidikan pondok dengan falsafah pendidikan kita ni, kita dapat simpulkanlah bahawa pendidikan ni berperanan penting dalam membentuk masyarakat yang bukan sahaja berilmu tetapi berakhlak mulia. Betul. Okey, tadi lepas kita dah bincang tentang sistem pendidikan pondok dan hubung kaitnya dengan FPK, FPG, dan sekarang ni kita akan bincang pula iaitu selepas merdeka, hubung kait antara Akta Pendidikan 1961 yang kami telah terangkan pada awal video tadi dengan falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan guru. Jadi Rafiq, Ya. bolehkah terangkan sedikit tentang kaitan Akta Pendidikan 1961 ni dengan FPK, falsafah pendidikan kebangsaan? Boleh. Jadi perkaitannya adalah Akta Pendidikan 1961 ni memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk asas FPK itu. Salah satu elemen utama yang terkandung dalam akta ini ialah penegasan terhadap pendidikan asas. Yang mana kalau kita tahu pendidikan asas ni iaitu 3M lah. Iaitu membaca, menulis dan juga mengira. Sebelum merdeka, ramai masyarakat kebanyakannya buta huruf dan tak boleh menulis ataupun mengira dengan baik. Oleh itu 3M ni diperkenalkan untuk membantu masyarakat ataupun individu dalam memperkembangkan potensi individu yang sejajar dengan matlamat FPK itu sendiri. Dan FPK ni dapat melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, jasmani dan juga intelek. Jadi penekanan terhadap asas 3M iaitu membaca, menulis dan mengira ni membantulah masyarakat memperoleh pendidikan sewajarnya. Betul. Jadi saya bertanya-tanya lah, bagaimana pula dengan aspek pendidikan menengah? Dok. Jadi kalau awak semua dah tahu, dalam Akta Pendidikan 1961 ni terdapat juga penekanan kepada pendidikan menengah atas yang dibahagikan kepada dua aliran iaitu akademik dan juga vocational. Pendidikan ini penting kerana setiap individu mempunyai minat dan kecenderungan yang berbeza. Dengan memberi pilihan untuk memilih antara akademik dan vocational, akta ini membantu melahirkan individu yang seimbang. Ada yang cemerlang dalam akademik dan ada pula yang berbakat dalam kemahiran vocational. Jadi kedua-duanya penting dalam membentuk masyarakat yang harmonis dan juga berfungsi. Menarik. Jadi, melalui Akta Pendidikan 1961 ni, kita dapat menyediakan laluan pendidikan yang lebih inklusif dan berfokus kepada keperluan individu lah. Betul. Jadi bagaimana pula kaitan hubung kaitnya dengan falsafah pendidikan guru, Rafiq? Okey. Sebenarnya falsafah pendidikan guru ni dia lebih menekankan bahawa pendidikan adalah satu usaha yang berterusan. Berterusan macam mana? Dalam yang kita boleh lihat dalam konteks Akta Pendidikan 1961, usaha ini telah diperlihatkan melalui hak yang diberikan untuk melanjutkan persekolahan dari 9 tahun kepada 11 tahun. Dan ini membolehkan setiap individu itu mendapat hak pendidikan mereka. Dalam FPG juga telah menggariskan kepentingan proses pendidikan yang berterusan sepanjang hayat. Maksudnya pendidikan ini bukan sahaja berlaku di peringkat sekolah, akan tetapi terus berkembang sehingga ke akhir hayat sesuai dengan matlamat akta tersebut. Jadi, melalui Akta Pendidikan 1961 ni, kita bukan sahaja memastikan akses pendidikan kepada semua, tetapi juga mempromosikan pendidikan sebagai satu proses berterusan, seperti yang ditegaskan dalam FPG lah kan. Betul. Jadi Haikal ada apa-apa yang ingin ditambah ke mengenai hubungan antara akta ini dengan FPK? Ada Mail. Seperti yang disebutkan tadilah, matlamat FPK adalah untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis seperti Rafiq yang cakapkan tadi. Yang di mana Akta Pendidikan 1961 ini melalui penekanan terhadap pendidikan asas dan pendidikan menengah yang lebih fleksibel. Yang di mana
FPK atau Pendidikan 1961 ni menyediakan platform bagi mencapai matlamat ini dengan memberi akses kepada pendidikan asas dan memberi pilihan kepada pelajar untuk memilih bidang akademik atau vocational yang ingin mereka pilih. Dengan ini, kita akan membentuk individu yang berpotensi dari segi intelek, emosi, rohani dan juga jasmani. Jadi jelaslah bahawa Akta Pendidikan 1961 ni telah memberi sumbangan yang besar lah kepada pelaksanaan FPK dan FPG ni. Betul. Jadinya dengan memastikan setiap individu mendapat peluang pendidikan yang sewajarnya dan menyediakan platform yang menyeluruh untuk perkembangan potensi mereka. Betul. Fahamlah kan? Jadi kan sebelum merdeka dah, selepas merdeka pun dah. Jadi yang kini macam mana, Rafiq? Jadi seterusnya kita yang pada masa kini kita akan membincangkan pula hubungan antara Dasar Pendidikan Digital Kementerian Pendidikan Malaysia KPM dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru iaitu FBG. Jadi saudara Ya. boleh awak terangkan sedikit tentang kepentingan Dasar Pendidikan Digital ini? Boleh. Macam mana tu? Boleh. Dengar ni, Man, Rafiq. Dasar Pendidikan Digital KPM ni sebenarnya diwujudkan kerana pihak KPM sangat mengambil berat tentang pendidikan di Malaysia, terutamanya selepas pandemik coronavirus yang pada tahun 2020 hingga 2022 berlaku. Salah satu inisiatif utama ialah pemberian peranti elektronik secara percuma kepada rakyat berpendapatan rendah. Contohnya macam apa, Rafiq? Peranti siswa. Betul, Luman. Hal ini penting kerana ramai murid yang tidak mampu membeli peranti elektronik kerana masalah kewangan. Tetapi teknologi ini diperlukan untuk memastikan pendidikan berterusan, terutamanya dalam dunia yang semakin global dan berteknologi. Oh, jadi dasar ini merupakan respon terhadap keperluan semasa dan KPM berusaha memastikan semua murid terus mendapat akses pendidikan lah kiranya. Baik, jadi Luqman, saya nak tanya pula, bagaimana dasar ni berkait dengan falsafah pendidikan kebangsaan? Macam ni, dia berkait dia ialah dasar ni selaras dengan matlamat FPK ni yang bertujuan melahirkan individu yang berilmu pengetahuan dan memperkembangkan potensi mereka secara menyeluruh. Dengan menyediakan akses kepada teknologi dan peranti elektronik, kerajaan ni membantu memperkasakan pelajar untuk belajar dengan lebih baik dan berdaya saing. Ini juga dalam dunia digital menyumbang kepada pembangunan negara secara lebih terancang dan sistematik selaras dengan visi falsafah pendidikan kebangsaan kita. Oh, betul-betul. Dengan adanya teknologi, pelajar dapat mencapai lebih banyak peluang untuk belajar dan berkembang. Bagaimana pula dengan peranan guru dalam konteks ini? Dan kaitannya apa dengan falsafah pendidikan guru itu? Jadi, guru ni memainkan peranan yang sangat penting dalam dasar pendidikan digital ini. Falsafah pendidikan guru telah menekankan bahawa guru perlu berpandangan progresif dan saintifik dalam mengajar. Guru yang bersedia untuk menggunakan teknologi dalam pengajaran akan membantu murid-murid mencapai matlamat hidup mereka. Jadi, mereka juga berupaya menyumbangkan idea baru untuk memperbaiki lagi sistem pendidikan kita. Jadi, dalam konteks digital ni, guru perlu bersedia untuk mendidik anak murid yang bukan sahaja berilmu, tetapi juga mempunyai nilai-nilai murni dan berfikiran ke hadapan. Jadi, peranan guru sangat pentinglah dalam memastikan teknologi digunakan secara efektif dalam pendidikan. Dan ini juga memerlukan sikap progresif dan saintifik seperti yang disebut dalam FPG. Jadi Luqman, ada apa-apa tambahan mengenai hubungan antara dasar ini dengan FPG? Ada. Jadi FPG ni menekankan tanggungjawab guru dalam melahirkan model insan yang berpotensi tinggi. Jadi dengan dasar pendidikan digital ini, guru bukan sahaja perlu mahir dalam teknologi tetapi juga berperanan dalam memastikan anak murid mereka mempunyai pemikiran yang kreatif dan juga kritis dalam menggunakan teknologi terkini. Dan guru-guru ini juga perlu bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas mereka dengan baik agar murid-murid dapat
bersedia untuk menghadapi cabaran dalam masa depan. Itu cabaran dari segi perkembangan teknologi selaras dengan nilai-nilai murni yang disemai melalui pembelajaran. Oh, kiranya jelaslah bahawa dasar pendidikan digital ini bukan sahaja berperanan dalam memastikan akses kepada pendidikan, akan tetapi juga memerlukan komitmen oleh guru untuk melaksanakan peranan mereka dengan baik. Jadi saya rasa tamatlah sesi perbincangan kita kan. Jadi semuanya telah kita dapat dengan baik. Maklumat tu dah kita dapat dengan baik semuanya. Jadi terima kasih Luqman dan terima kasih saudara Lah. Terima kasih Rafiq juga pun, Rafiq. terima kasih juga sebab sama-sama telah menjayakan perbincangan kita ini. Ya. Jadi sekian dari kami. Sekian, Terima terima kasih. kasih.